Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan. Ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, yang diraihkan juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Dak-Dak Resam Melayu Pahang. Seterusnya para pencinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Dak-Dak Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga ini kita menggunakan kitab 100 Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Kitab ini setebal 322 muka surat, merupakan karya asal daripada Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Tajuk asal kitab ini adalah Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah. Tahun 2005 beliau karang kitab ini. Dan buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah, mengikut kategori yang berbeza. Kita dah selesai bab bersuci, bab junub, bab siwak, bab azan. Dan sekarang kita dalam bab solat. Kita masih dalam bab yang kelima, berbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Pada pertemuan yang lalu, kita bahaskan tentang bacaan pada 2 rakaat solat sunat subuh, muka surat 77. Sampailah sempat kita bahaskan bab imam disyariatkan membaca ayat dengan suara nyaring pada solat zuhur dan asar, muka surat 81. Jadi, kita dah huraikan bab bacaan kuat pada zuhur dan asar ini, bab al-israr wal jahar. Kata para ulama, punca semayang ni ada yang baca slow, ada yang baca kuat. Subuh kuat, zuhur asar slow, maghrib isyak kuat. Apa sebab? Hikmatul jahri fi mawdi'ih wal israru fi mawdi'ih annahu lamma kana lailu mahallal khalwati wa yatibu fihi samar. Hikmah membaca keras dan juga perlahan pada semayang, iaitu semayang malam, adalah kerana dia adalah waktu bersendirian, waktu yang tepat untuk mengadu dan bermunajat. Maka kerananya syariat menetapkan bacaan keras pada waktu solat tersebut untuk menampakkan nikmatnya bermunajat seorang hamba kepada Tuhannya. Wa syuri'al jahru fihi izharun liladzati munajatil abdi li rabbih wa hussa bil awlayain linashatil musalli fihima. Dan diperlakukan bacaan kuat pada solat maghrib serta isyak kerana ada semangat orang yang sedang menjalankan solat itu. Wan naharu lamma kana mahalla syawaghili wal ikhtilat bin nasi tulibal israru li adami salahiyatih litafarru'a lil munajati. Dan waktu siang pula adalah waktu bekerja dan kita ramai manusia ketika itu, maka disyariatkan membaca perlahan kerana di siang hari orang jarang bermunajat kepada Allah. Dan begitulah huraian para ulama seterusnya. Minggu ini kita akan membahaskan satu tajuk yang baru, muka surat 83, berdoa, bertasbih
berta'awuz, yakni meminta perlindungan ketika membaca ayat-ayat tertentu. Ini juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah semakin ditinggalkan. Orang dah tak membaca lagi doa ataupun membaca tasbih atau membaca ta'awuz apabila membaca ayat-ayat tertentu ketika dia semayang. Mari kita lihat hadisnya. Hadis ini agak menarik dan begitu panjang huraiannya. Hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Hadis daripada Huzaifah bin Yaman. Pertama, kita bila tengok hadis, kita tengok hadis ni daripada siapa. Kalau hadis ni ada nama-nama beberapa orang sahabat tertentu, maka hadis itu dia ada keistimewaan. Sebagai contoh, hadis kita pagi ini daripada Huzaifah bin Yaman. Siapa Huzaifah bin Yaman? Huzaifah ni, tuan-tuan puan-puan, dia seorang sahabat yang istimewa. Tapi jarang diangkat ke permukaan cerita tentang dia. Sebab itulah Huzaifah ini, ialah kalau tuan-tuan yang minat lagu rock lah misalnya, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya dijadikan tajuk lagu Huzaifah bin Yaman. Nama Abu Bakar ke Umar Ali tak disebut. Dan kumpulan rock yang mengalunkan lagu Huzaifah al-Yamani ni kumpulan rock metal, bukan rock kapak jiwang main gitar kapak tu tak. Kumpulan kromok dengan silkhanas. Mereka buat lagu Huzaifah ibnu Yaman. Kalau kita hayati, ada sebab dia mengambil Huzaifah ibnu Yaman ini. Lagu tu asal lagu kromok tapi di cover oleh silkhanas. Siapa Huzaifah al-Yaman? Orang selalu ingat Huzaifah al-Yamani ni asal daripada Yaman. Tak, dia bukan asal daripada Yaman. Dia ni orang Mekah. Dia orang Mekah. Tapi dia, family dia migrate ke Madinah sebelum Nabi hijrah. Jadi dia ada dua kewarganegaraan lah kalau istilah kita sekarang. Dia orang Mekah pun dia ya, orang Madinah pun dia boleh juga. Kenapa ayah dia migrate ke Mekah, ke Madinah? Ada berlaku kes ayah dia ni adalah gamaknya masa muda bertumbuk bergaduh ke apa ke. Pukul orang, mati orang tu. Jadi dia dah, zaman dulu darah dibalas darah. Jadi tak nak cari penyakit, dia migrate ke Yathrib. Masa tu belum nama Madinah lagi. Dia pindah ke Madinah. Jadi Madinah ni, dia macam Negeri Sembilan juga. Kena masuk suku. Baru dia terima jadi orang dia. Tak boleh main pindah saja. Jadi dia masuk suku. Dia jadi halif kepada Bani Abdul Ashhal. Bani Abdul Ashhal. Dia ayah dia bersemenda lah. Kahwin dengan gadis daripada suku Ashhal. Dapat Huzaifah ini. Ayahnya nama Yaman. Huzaifah bin Yaman. Apa istimewanya dia ini? Pertama, Huzaifah bin Yaman ini, dialah satu-satunya sahabat Nabi yang digelarkan sahibu sirri Rasulullah. The keeper of the secret of the messenger of Allah. Dia adalah penyimpan rahsia Nabi. Orang lain tak dapat gelaran ini. Macam kita kan, kalau istana negara, dia ada jawapan penyimpan moho besar, raja-raja. The keeper of the royal seal. Macam Huzaifah ni, dia macam penyimpan moho besar untuk Nabi kita. Dan dia menyimpan rahsia banyak. Terlalu banyak rahsia yang dia pegang. Orang lain tak tahu, dia je tahu. Nabi sangat percaya kepada dia. Khususnya, dia ni memiliki senarai nama penuh orang-orang munafik di Madinah. Dia ada senarai. Tapi dia ni sangat kuat pegang rahsia. Biar pecah di perut, takkan pecah di mulut. Selepas Nabi wafat, Huzaifah radhiyallahu anhu ini sering didatangi oleh para sahabat termasuk khalifah untuk mereka nak kenal siapa orang munafik. Tapi Huzaifah taubat tak cerita. Dia sangat kuat pegang rahsia.
Pernah sekali Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak buat semakan. Siapa staf pejabat dia di pejabat khalifah yang masuk kategori munafik. Wa sa'ala Umar afi ummali ahadun minal munafiqin. Wahai Huzaifah, di pejabat khalifah, pejabat saya ada tak geng munafik? Jawab Huzaifah, na'am, ada. Qala man huwa? Umar tanya, beritahulah siapa? La azkuruh. Tak ingat pula lah. Dia jawab gitu ya. Ada munafik di pejabat kawan? Ada. Siapa dia? Oh, tak ingat pula siapa. Dia saja malas beritahu. Maka untuk Sayyidina Umar nak tahu siapa di kalangan staf dia ataupun orang Madinah masa tu dia ni munafik ataupun tidak, Umar akan buat satu cara. Kalau orang-orang ni meninggal, Huzaifah tak pergi, munafiklah orang tu. Kalau Huzaifah pergi, ra'i urus jenazah sampai habis, okey, line clear. Tapi kalau dia tak pergi, orang beritahu tu meninggal dah, okey, dia buat bodoh, munafiklah tu. Sampai begitu, Umar Al-Khattab terpaksa buat muslihat begitu. Wa kana Umar idza mata rajulun yas'alu an Huzaifah fa in khadara as-salatu alaihi shalla alaihi Umar. Umar kalau dia tengok Huzaifah semayang jenazah ni, barulah dia semayang. Kalau Huzaifah duduk luar tak percaya, dia pun tak percaya. Wa illam yahdur Huzaifah salatu alaihi lam yahdur Umar. Umar tak akan datang kalau Huzaifah tak datang. Huzaifah ni kata ulama, dia ada satu bakat, satu ni gifted lah Allah Ta'ala beri kepada dia. Dia pandai baca muka orang. Ini gifted tuan-tuan, tak boleh reka-reka. Dia nengok orang, dia tahu karakter orang. Ini dia panggil ilmu malamih. Malamih ni, ilmu ni Allah beri kepada orang tertentu. Dan ilmu malamih ni sangat mustahak. Dulu saya tak percaya sangat ilmu nengok muka ni. Sebab bagi saya, kita tak boleh judge orang daripada cover dia. Don't judge a book by its cover. Jangan nilai sebuah buku berdasarkan kulit buku itu. Tapi rupanya ilmu malamih ni wujud. Dan ada setengah agensi penguatkuasa, mereka memang perlu kepada ilmu malamih ni. Khususnya dalam nak buat siasatan, soal siasat. Saya pernah tanya kepada SPRM. Kata, bang, macam mana awak boleh tangkap orang, suspek? Bila awak panggil dia bagi keterangan, terus awak tahan. Makna orang tu membetul ada pertuduhan. Macam nak terror sangat. Dia kata, Ustaz, kita orang ni SPRM ni lama dah buat kerja. Sampai satu peringkat kita orang ni nengok muka orang, kita tahu muka rasuah. Rupanya muka ni ada muka rasuah. Muka nak duit tu ada. Macam mana awak dapat ilmu tu? Entah Ustaz, pengalaman. Experience. Macam ke geng-geng penguatkuasa pejabat agama? Dia orang kalau buat rondaan di tepi-tepi pantai di Kuantan ni, kan budak-budak muda lah, macam kita lah, muda-muda dulu ya, dating bagai. Letak tepi pantai, duduk dalam kereta, benda buat berdua, okay, munajat lah agak kita sangka baik ya, berzikir agak berdua. Orang-orang penguatkuasa ni, dia tengok kereta, dia tahu ini dah kahwin ke belum kahwin. Saya pun heran, macam mana awak tahu? Mana bila dia singgah je, ketuk pintu, minta IC, biasa tak kahwin orang itu. Terror dia. Ini bukan sekat jarang. Ni dia panggil bakat lah, malamih. Dia boleh kenal muka orang. Saya ingat tuan-tuan pun boleh kenal. Kalau dekat traffic light, pandang kiri kanan kereta, kita jam tak kahwin lagi ni. Tengok, dah kahwin. Macam mana kita boleh kenal? Experience. Kalau ngeneng gitu orang puan duduk dengan orang lelaki, belum kahwin lah tu. Kalau seorang pandang sana, seorang pandang sini, dah kahwin lah tu. Seorang kita kenal. Jadi Huzaifah ni, kemampuan dia begitu luar biasa sekali. Dan yang kedua, Huzaifah ni, kalau tuan-tuan jumpa hadis, nama dia keluar, dia ni diiktiraf sahabat Nabi paling setia. Paling setia. Dia ni masuk di dalam think tank Nabi. Sahabat Nabi ni ramai, 100,000. Jadi daripada 100,000 orang, dia ada pula the creamiest among the creamier. Yang dia punya inner circle Nabi. Inner circle lah kita panggil. Jadi orang yang inner circle ni mahal.
Hatta kalau kita tengok orang besar-besar pun, menteri besar ke, Perdana Menteri ke bawah duli tuanku ke, dia ada inner circle dia. Dan orang inner circle dia tak mesti orang ada jawatan. Tak mesti. Orang yang duduk dalam think tank dia. Orang yang boleh beri pendapat. Orang yang siang malam dengan dia. Mana-mana orang politik ke, pemimpin ke, Nabi pun dia ada inner circle dia. Dan salah seorang daripada orang duduk dalam think tank dia ni adalah Huzaifah bin Yaman. Nabi pernah sebut, kata Sayyidina Ali dalam satu riwayat, innahu lam yakun qabli nabiyyun illa qad u'tiya sab'ata rufaqa. Nabi pernah sebut, Ali dengar, tidak ada nabi sebelum aku kecuali setiap nabi itu mesti Allah kurniakan kepada dia sab'ata rufaqa, 7 orang sahabat setia. Adam ke Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, semua mesti ada 7 sahabat setia. Yang mana kata Nabi, mereka ini rufaqa, nujaba, wuzara. 7 orang ini sama ada statusnya sebagai kawan, ataupun orang pilihan, atau menteri. 7 orang ini. Tetapi kata Nabi, wa inni u'titu arba'ata asyar. Tetapi saya special. Allah kurniakan kepada saya 14 orang special. Think Tank, UTK, VET 69, GGK. Saya ada 14 orang kata Nabi. Iaitu Hamzah, Ja'far, Ali, Hasan, Husin, Abu Bakar, Omar, Miqdad, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Huzaifah, Salman, Ammar dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi 14 orang ni inner circle Nabi. Jenis orang yang Nabi panggil, tanya. Macam hatta menteri besar ke apa ke, kalau ada benda tertentu, kita nampak dari segi ranking ada exco, ada ketua-ketua jabatan. Itu yang official. Dia ada juga inner circle dia. Yang mana kadang dia akan rujuk, nak tanya. Hatta kadang nak susun, nak buat jawatan exco. Siapa jadi exco ni. Dia ada orang yang akan beri pandangan. Dan orang ni mungkin bukan orang-orang yang ada jawatan pun. Ni yang panggil think tank, inner circle dia. Dan Nabi ada 14 orang. Jadi tu keistimewaan kedua Huzaifah. Bukan calon-calon orang. Daripada 100,000 sahabat. Yang ketiga Huzaifah ini, dia ni intelligent, special brand. Dia ni orang kepercayaan Nabi sebagai MIO, VET 69, intelligent, special brand. Dia ni zaman Nabi, dia James Bond. Bahasa mudah. Bukan James Bond, James Bond. James Bond tu Abdullah bin Ubay, itu James Bond. James Bond, ini adalah Huzaifah bin Yaman. Pernah sekali, dalam satu riwayat, berlaku perang Khandaq. Perang Khandaq. Orang-orang musyrikin Mekah, dia dah datang dah ke Madinah nak serang. Jadi Salman Al-Farisi dah cadangkan buat parit bagai-bagai. Jadi Nabi masa tu, dia nak dapatkan maklumat. Apa cerita musuh di lapangan. Sebab bila dah buat parit, kita tak tahu apa yang berlaku di sana. Jadi Nabi ketika itu, dia panggil pasukan dia. Man rajulu yaqumu fayanzuru lana fa'alal qaum yasrutu lahu Rasulullah annahu yarji adkhalallahu al-jannah fama qama rajulun. Kata sahabat, Nabi tanya, siapa antara kamu semua yang boleh menyusup masuk ke dalam tentera musuh, buat cek dia tengah buat apa, rationnya berapa, makanan berapa, senjata berapa, buat laporan. Kalau siapa yang pergi, aku doakan orang tu masuk surga. Tapi kata sahabat, fama qama rajulun, seorang habuk tak bangun. Semua mikir, ini masuk konsep musuh ni. Nak dapat maklumat. Jadi James Bond masuk konsep musuh. Seorang habuk tak bangun. Fama qama rajulun, seorang habuk tak bangun. Summa shalla Rasulullah hawiyan minal lail. Kemudian Nabi pun semayang tengah malam. Kemudian Nabi pusing lagi tanya, siapa yang boleh masuk ke kawasan musuh, cek berapa kekuatan yang dia ada. Seorang habuk tak bangun. Tapi kata ulama, mereka bukannya engkar
fama qama rajulun minal qaum ma'a syiddatil khaufi wa syiddatil ju'i wa syiddatil bardi. Mereka tak dapat nak pergi sebab pertama takut. Nak jadi James Bond ni bukan senang. Tuan-tuan, masjid kita ni ada special brand. Kenal special brand ni, kita kenal. Tapi ingat senang nak jadi special brand. Hamun dia duduk di masjid negeri ni. Alah, masjid ni aku tak daya lah dengar ceramah, saya semayang. Letih jadi special brand. Hak menyamar jadi orang gila, tak kira lagi. Letih satu kerja. Hari-hari kena make up jadi orang gila. Penat, tuan-tuan. Penat. Jadi tak semua orang ada kekuatan jadi special brand. Kemudian kata para ulama lagi, wasyiddatul ju'. Masa tu pula umat Islam sedang lapar. Ramai yang tak ada makanan. Dan musim tu pula ketika itu syiddatul bardi, musim sejuk. Macam sekarang ni bulan 2 ataupun bulan 1, bulan 12 Madinah kan sejuk. Tuan-tuan puan-puan yang buat ziarah Madinah hujung tahun, winter, pakai jaket pergi semayang. Itu baru pergi masjid, ni tengah padang pasir. Sejuk. Jadi tak ramai orang pergi. Maka bila Nabi tengok tak ada seorang pun bangun, falamma lam yakun ahadun da'ani Rasulullah. Bila tak ada yang manggil, Nabi pun memanggil Huzaifah. Falam yakun li buddan minal qiyami hina da'ani. Ketika itu kata Huzaifah, aku bila Nabi dah titahkan bangun, aku terus bangun je. Tak adalah aku nak memikir kalau mati lagi macam mana ni. Faqala, Nabi sabda pada aku, ya Huzaifah, fadhhab fadkhul fil qaumi fanzur ma yaf'alun. Mu pergi ke kemah musuh, duduk di tengah mereka, tengok apa dia buat, apa dia cakap, apa semua rekodkan. Wala tuhaddithanna syai'an hatta ta'tiyana. Dan semua laporan tu jangan cerita kepada siapa-siapa, melainkan report terus pada aku. Mana tak payah nak cerita pada Omar ke pada Ali, tak payah. Report direct pada aku. Dia kata beres. Ni jenis panglima pancung tak bertanya. Pergi ya, apa nak jadi-jadi ya. Dia masuk, cari maklumat berapa. Masa dia tengah duduk tu, musuh perasan. Musuh kata, saya rasa dalam kem kita ni ada perisik masuk. Jadi kita hati-hati. Sila pastikan orang sebelah kita itu adalah betul-betul pure daripada Mekah. Tolong cek sekarang. Huzaifah ni orang cerdik. Belum sempat orang sebelah tanya dia, dia tanya dulu orang sebelah. Mu daripada mana? Orang tu ngelabok. Kawan pada Mekah, kampung sekarang. Beres boh, ni clear. Dia tak payah tanya sebab dia yang tanya. Dia cerdik. Dia dapat kumpul maklumat dan kita tahulah perang Khandaq tu kita menang. Ini Huzaifah. Begitu ketika dia jumpa Nabi, ya Rasul, saya ni jadi keliru. Bapa pula? Saya ni kira Ansar ke Muhajirin? Bapa mu tanya gitu? Saya ni bukan orang sini yang sebenarnya. Ayah saya orang Mekah. Pindah ke sini. Saya lahir di sini. Tapi darah daging saya mesti ikut ayah saya. Saya orang Mekah. Dia kata Nabi, kau awak lah nak jadi orang mana? Saya nak jadi orang Ansar lah. Dia kata, beres, jadilah orang Ansar. Tak ada hal. Dia dua warga negara. Dia special case. Tak ada kena-mengena dengan Yaman. Tak ada kena-mengena. Ini hadis ni daripada dia ni. Apa dia cerita? Kata Huzaifah, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal lailah. Satu malam aku semayang dengan Nabi. Faftatahal baqarata faqultu yarka'u indal mi'ah. Thumma madha faqultu yusalli biha fi rak'atin famadha. Faqultu yarka'u biha. Thumma iftataha an-nisa'u faqara'aha. Thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Yaqra' mutarassalan. Idza marra bi ayatin biha tasbihun sabbaha. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Satu malam kata Huzaifah, aku semayang dengan Nabi. Nabi memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah. Kata Huzaifah dalam hati, mungkin baginda akan rukuk pada sampai ayat yang ke-100. Kata dia, sangka baik. Namun rupanya Nabi meneruskan semayangnya
Sehingga aku berkata dalam hati, mungkin baginda akan baca surah ini sepanjang rakaat gamaknya. Nabi meneruskan bacaan solatnya. Dan aku berkata dalam hati, mungkin Nabi rukuk lepas ni. Namun rupanya Nabi teruskan bacaan dengan surah An-Nisa dan seterusnya surah Ali Imran dengan bacaan yang perlahan-lahan. Yaqra'u mutarassilan. Bayangkanlah Huzaifah, dia merasa semayang dengan Nabi. Mana orang lain tak merasa ni semayang untuk komando saja ni. Ni semayang panjang. Kata siapa kawan penuh semayang panjang dengan Nabi. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Bukannya 100 ayat. Komplit 286 ayat. Maknanya satu rakaat Nabi baca 3 juzuk. Baqarah tu kan ada 3 juzuk. Kemudian kata siapa aku ingat Nabi nak rukuk. Dok disambung pula dengan suratul Nisa. Suratul Nisa saja 176 ayat. Mana situ dah 3 juzuk. 6 juzuk. Belum rukuk lagi. Sambung lagi pula dengan Ali Imran 200 ayat. Ali Imran ada 2 juzuk. Maknanya satu rakaat Nabi semayang total 662 ayat 8 juzuk per rakaat. Dan orang yang boleh ikut semayang ni komando. Kalau jenis biasa-biasa, sakit lutut tak boleh semayang. Nabi kuat. Yang ikutnya pun orang-orang terpilih. Bayangkanlah 662 ayat per rakaat. Masjid kita tahun lepas semayang tarawih buat 1 juzuk 8 rakaat. Kena sumpah dia orang 3 hari tak habis. Bodoh ada jemaah. Bodoh imam. Bodoh yang kita kata panjang orang adalah se'eh bagaimana dia marah. Meninggal dah kau jemaah tak ada lah kamu. Tahun ni semua jemaah bagus-bagus. Marah. Nabi 600 rakaat. 600 ayat rakaat pertama 8 juzuk. Tu cerita Huzaifah. Kemudian Huzaifah sambung lagi. Kemudian idza marra bi ayatin biha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Kata dia yang kawan perasan bila Nabi jadi imam, bila sampai pada ayat tasbih, dia akan bertasbih. Bila sampai pada ayat permintaan ataupun doa, dia akan berdoa. Dan bila sampai ayat minta perlindungan, dia akan minta perlindungan. Jadi daripada hadis ni, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Maka di sini para ulama buatkan satu catatan, kita kalau semayang sampai ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat, azab, tasbih dan lain-lain, bacalah doa-doa tertentu. Tapi ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian. Huraiannya panjang, saya tidak nak baca semua. Dia begini. Dalam Quran, ada ayat yang ceritakan rahmat Allah. Ada ayat yang ceritakan azab Allah. Jadi bila kita ni membaca Quran, kita baca Quran dulu, dengar dulu. Kita baca Quran, jumpa dengan ayat rahmat dan juga ayat azab, maka disunatkan untuk kita mohon rahmat pada Allah. Kalau jumpa ayat yang bersifat rahmat. Kalau jumpa ayat yang bersifat azab, kita disunatkan juga mohon perlindungan daripada Allah untuk dijauhkan azab itu. Begitu juga kalau kita bertemu dalam Quran, ayat-ayat yang menyuruh kita bertasbih ataupun beristighfar, maka hendaklah kita bertasbih dan beristighfar. Dan kalau ada ayat-ayat yang bersifat perumpamaan, tadabbur dan sebagainya, hendaklah kita merenung ayat-ayat itu. Ini kita boleh rujuk di dalam Fatwa Syariah Mu'asarah. Dan Nabi SAW, jika sekiranya Nabi membaca ayat-ayat berkaitan tasbih, doa dan juga ta'awuz, iaitu minta perlindungan, maka Nabi sendiri akan menyebutkan tasbih, doa dan juga ta'awuz. Sebagaimana hadis yang kita bacakan daripada Huzaifah sebentar tadi, bahawa Nabi ni yaqra' mutarassilan ay muta'anniyan. Nabi ni kalau dia membaca dalam semayang, dia membaca perlahan-lahan. Sebab dia nak dengar dia punya makna dia. Jadi bila sampai ayat tasbih, Nabi akan bertasbih. Begitulah seterusnya. Begitu juga ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Auf ibnu Malik
Yang mana beliau berkata, qumtu ma'an nabi lailatan faqama faqara'a surat al-Baqarah wala yamurru bi ayati rahmati illa waqafa wa sa'ala. Aku pernah semayang dengan Nabi pada satu malam. Nabi telah mendirikan salat dengan membaca surah Al-Baqarah. Dan baginda tidak membaca satu ayat yang berkaitan rahmat kecuali baginda berhenti dan berdoa sekejap. Wala yamuru bi ayatin azabin illa waqafa wa ta'awwadha. Begitu juga kata Auf bin Malik, kalau Nabi sampai pada ayat azab, Nabi akan diam dan Nabi akan mohon perlindungan daripada Allah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga An-Nasai. Apa penjelasan? Dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud ada dijelaskan. Nabi sudah menjadi amalan dia kalau semayang dengan sahabat, dia akan membaca doa-doa bila sampai pada ayat doa. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, kalau seorang itu membaca ayat berkaitan azab ataupun berkenaan dengan keburukan, hendaklah dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal afiyah. Allahumma inni as'alukal afiyah. Tapi masalah bab kita ni bahasa Arab bukan bahasa kita. Mana kita tahu ayat azab? Mana kita tahu ayat rahmah? Mana kita tahu tak tahu? Orang Melayu kan bukan bahasa Arab. Sebab itu kalau saya menengok orang majlis marhaban, kadang nak suka menengok orang baca marhaban ni. Dia punya syok macam dia faham. Syok ni maknanya bila qari tu baca Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Hak nyanda-nyanda dinding. Allah. Macam dia gembira lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul bismi zatil aliyah. Allah. Sampai habis Allah. Bila tanya, makcik faham ke apa qari baca? Tak faham. Habis Allah gaya macam faham? Sedap. Dia kata kita sedap je. Dia orang Arab, memang perangai dia, bila dengar ayat Quran yang sedap-sedap, dia akan, bila qari, Allah. Dia akan rasa kagum dengan bacaan itu. Lepas itu tilawah antarabangsa tak boleh buat di negara Arab. Buat di Kuala Lumpur je. Kalau buat negara Arab, tak jalan majlis. Qari baca sepatah, penonton Allah. Dia macam tengok konsert Umi Kulsum. Dia suka. Buat di Kuala Lumpur tak ada masalah. Qari tariklah orang leher pasal lengan pun. Penonton tidur. Tidur. Semua nyanda. Adalah 2-3 orang baca Quran. Kadang ada yang cerita, VIP yang dijemput tu pun, bila kamera nak tala ke tu, nak on air, terpaksa kejut dulu. Datuk Seri. Baru on kamera. Tidur betul. Kita tak, orang Arab lain, dia appreciate. Tapi orang Arab, kalau ayat yang bersifat azab, dia tak ada nak Allah suruh kita. Bila ayat yang wa ma adraka mal hutamah, diam je lah. Sebab cerita hai neraka. Orang kita entang belaka. Bak neraka Allah. Macam minta Allah masuk neraka. Kadang ayat yang qari baca, orang malah ingat Allah, dia akan masuk neraka. Allah. Tak tahu apa yang dia gembira, tak tahu. Itu ayat azab. Sebab tak faham. Jadi kita payah nak amalkan sunnah yang ini atas faktor tidak faham. Tapi saya ingat kalau ayat-ayat yang kita faham, ayat-ayat juh yang bawah-bawah. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakalah untuk orang suka mengejek, mencaci. Itu kan murka Allah. Jadi bolehlah kita membaca doa-doa Allahumma inni as'alukal afiyah. Boleh. Jangan cakap Melayu, batal. Kena cakap doa yang Nabi ajarkan. Kalau ayat itu kita baca berkaitan dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kata Imam An-Nawawi, sebutlah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Atau baca Tabarakallah Rabbil Alamin.
Atau kita membaca Jalad azmatu Rabbana. Segala puji-puji ni kepada Allah semua. Sekali lagi, kita payah nak buat sebab kita tak reti. Tak tahu mana satu. Kadang orang lelaki tak datang sembahyang Jumaat. Khatib tu, urat leher besar lengan dah suruh. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Buat bodoh masih. Pada khatib tu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah kamu kepada Nabi. Seorang habuk tak selawat. Buat bodoh. Lantok kalah khatib cakap benda. Itu kan suruh berselawat. Kita tak faham. Kalau khatib cakap tahu ni pula imam. Kita bukannya Al-Hafiz. Alhamdulillah ayat baca Datuk Imam ni. Kita tak tahu. Selain itu juga, dalam beberapa ayat yang khusus, Rasul SAW ada menyebutkan lafaz yang khusus juga. Apabila membacakan ayat-ayat yang menggalak, yang Nabi dah sebutkan, mu kalau dengar ayat ni, mu kena baca ini. Ni kita pernah terangkan dulu. Contohnya ketika dalam kita mendengar surah At-Tin ayat ke-8. Ataupun surah Al-Qiyamah ayat 40. Ataupun surah Al-Mursalat ayat 50. Itu ada hadisnya. Nabi sebut, kata para sahabat, man qara'a minkum wat-tini waz-zaitun fantaha ila alaisallahu bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nabi sebut siapa-siapa yang membaca surah At-Tin, wat-tini waz-zaitun sampailah ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka hendaklah orang yang baca tu menyebut bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tapi jarang-jarang kita dengar imam membaca. Imam pun dia pun jarang dengar agaknya boleh baca doa dalam sembahyang. Jadi bila sampai alaisallahu bi ahkamil hakimin, Allahu akbar, terus rukuk, Allah bagilah gap pause sikit untuk kita berdoa. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kemudian kata Nabi, wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamat fantaha ila alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta falyaqul bala, kata Nabi. Barang siapa yang membaca surah Al-Qiyamah sampai kepada ayat alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka hendak dia menyebut bala. Bala ni maknanya bukan bala, of course. Bala maknanya of course. Kemudian kata Nabi, wa man qara'a wal mursalat fabalagha fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billah. Barang siapa yang membaca surah Al-Mursalat sampai kepada ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul, hendaklah dia membaca amanna billah. Ni hadis riwayat Abu Daud. Kalau dapat kita jadikan amalan ni bagus. Bagus. Sebab itulah benda ni masuk dalam bab sunnah yang ditinggalkan. Orang dah tak buat sekarang. Sebab kekurangan ilmu. Kita pun tak tahu nak ingat ke nombor berapa. Bukan boleh berunding dengan imam. Imam nak baca surah benda, kau nak standby nak baca doa, payah. Jadi benda ni memang ditinggalkan. Kemudian hukum mengucapkan doa ataupun isti'azah ataupun tasbih di dalam ataupun di luar solat, ini disepakati oleh para ulama seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Wa yustahabbu hadha as-su'ala wal isti'azatu wat tasbihi likulli qari'in sawa'un kana fi salati au kharijan minha. Disunatkan berdoa, baca isti'azah ataupun tasbih bagi setiap pembaca Quran, sama ada dalam semayang ataupun luar semayang. Qalu wa yustahabbu dhalika fi salatil imam wal munfarid wal ma'mum li'annahu du'aun fastawau fihi kat-ta'minu akibal Fatihah. Kata Nawawi, ada golongan atau ulama berpendapat sunat hukumnya doa itu di dalam solat sebagai imam.
ataupun ketika semayang bersendirian. Dan juga boleh sebagai makmum kerana doa itu adalah doa. Maka disamakan hukumnya membaca amin ketika mendengar Fatihah. Ini boleh rujuk At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Macam kita yang paling kita tahu sekali baca amin lepas Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ramai-ramai amin. Itu semua orang tahu. Tapi kalau masjid negeri sampai tahap boleh baca doa dalam surah At-Tin, memang warak betul lah. Ni kalau orang Masjidil Haram pun tak tahap begitu lagi ni. Ramai-ramai yang baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Oh, ni luar biasa sekali lah. Cuma timbul satu persoalan. Ada sesetengah orang, kalau tuan-tuan perasan, habis Fatihah dia baca doa sebelum menyebut amin. Mana bila imam tersebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebelum dia amin, Rabbi firli wali walidayya, dia baca doa dulu. Lepas tu baru amin. Ada orang buat gitu. Sampai kita, boleh ke? Ini kita nak jelaskan. Hukum membaca doa selepas daripada Al-Fatihah ini, sama ada Al-Fatihah ketika semayang ataupun di luar semayang, adalah disunatkan untuk membaca doa keampunan. Rabbil firli, boleh. Rabbil firli. Atau dia nak baca doa keampunan untuk diri dia, campur dengan mak bapak dia, campur dengan seluruh orang Islam. Rabbil firli wali walidayya wali jamil muslimin wal muslimat, misalnya boleh. Sebab dia nak mengambil sempena bila imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia sebut Rabbil firli wali walidayya wali jamil muslimin muslimat. Makmum akan jawab amin. Orang aminkan doa dia. Ada orang dia nakkan dapat syafaat amin daripada para makmum. Cuma ada beberapa perbahasan yang kita kena ambil perhatian dalam hal ini. Timbul pertanyaan, bagaimana pula kalau doa itu ditambah ataupun diganti dengan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul, doa penerang hati, doa buka puasa itu dia ingat Allah malaka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, hak tu dia ingat. Dalam hal ini Imam Zainuddin Al-Malbari menjelaskan ketika mensyarahkan perkataan pengarang kitab Fathul Mu'in, siwa Rabb firli, maknanya kecuali bacaan Rabbi firli. Macam mana ulama membahaskan? Boleh tak selain daripada Rabbi firli? Ai annahu yustasna minat talaffuzi bi syai'in talaffuzu bi Rabbi firli fa innahu la yadurru lil khabar al hasan annahu sallallahu alaihi wasallam qala aqiba waladdallin Rabbi firli, iaitu dikecualikan daripada melafazkan sesuatu bacaan selepas membaca waladdallin dan sebelum menyebut amin melafazkan doa Rabbil firli. Maka sesungguhnya bacaan Rabbil firli itu tidak memudaratkan, iaitu tidak menghilangkan hukum sunat amin, berdasarkan hadis hasan bahawa Nabi pernah mengucapkan sesudah waladdallin dengan Rabbil firli. Daripada nas ini diketahui hukum melafazkan sesuatu bacaan, sama ada dia zikir ataupun doa, boleh menghilangkan hukum sunat menyebut amin. Akan tetapi jika bacaan itu doa yang lafaznya Rabbi firli, maka ia terkecuali daripada terjejasnya hukum mengaminkan bacaan Al-Fatihah. Jadi dalam hal ini perlu ada kehati-hatian. Sebab takutkan doa itu yang asalnya Rabbi firli, tapi walaupun doa yang lain tu boleh, tapi kita takut rosak majlis semayang kita. Panjang sangat doa. Siap doa minta jauh COVID-19, tak salah. Kek panjang. Kita ni nak kejar amin juga. Amin itu ada dalil. Imam, siapa baca amin tu serentak dengan imam, dapat doa malaikat lagi. Jadi ada fadilat yang lain. Jadi Rabbi firli itu ngam-ngam, tak berapa memakan masa sangat. Kalau doa lebih panjang daripada itu, dia khawatiri.
Allahumma inni a'udzubika minal baras wal juzam wa min sayil asqam. Panjang tu. Orang dah rukuk dah. Kita tak ada lagi nak nyebut amin. Syekh Ali Asy-Syibramalisi pula menjelaskan, kedudukan hukum jika lafaz doa Rabbi firli itu ditambah dengan lafaz yang lain, maka katanya wa yambaghi annahu law zada ala dhalika wali walidayya bili jamil muslimina lam yadurru aidan. Boleh tambah, tetapi tambah minta ampun untuk diri sendiri, mak ayah orang Islam. Itu okey. Maknanya masih dalam konteks Rabbi firli lagi. Namun, ini kena ingat, secara dasarnya, prinsipnya, makmum hanya dituntut untuk mengaminkan saja. Itu jelas. Tak payah lebih daripada itu. Mengaminkan sahaja. Dan makmum yang mendengar bacaan Fatihah tidak dituntut pun membaca Rabbi firli ini. Jadi kalau nak baca-baca, tak baca pun jangan diberat-beratkan. Sebab apa yang mustahak, kita dituntut untuk amin. Itu yang paling jelas. Dalam kitab Bughyatul Mustasyidin menyebutkan bahawa Asy-Syarif Al-Alamah Tahir bin Husain pernah berkata, la yutlabu minal ma'mum inda faraghi imamihi minal Fatihah qaul rabbi firli wa innama yatlabu minhu at-ta'min faqat. Kata para ulama, tidak dituntut seorang makmum itu bila imam selesai membaca waladhdallin untuk dia membaca rabbi firli. Bahkan dia hanya dituntut membaca ta'min ataupun amin saja. Wa qawlu rabbi firli matlubun minal qari faqat fi saktati baina akhiril Fatihah wa amin. Dan bacaan Rabbi firli ini hanya disunatkan untuk orang membaca sahaja, bukan orang mendengar. Ini ada juga pandangan, iaitu dia diam seketika antara bacaan akhir surah Fatihah dengan amin, supaya jangan jadi orang ingat Fatihah tu ada sambungan ayat pula. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Makmum akan keliru. Sudah ada barukah? Mana lepas waladdallin baca Rabbi firli, orang jadi keliru. Sebab itu dia sebut di situ fi saktati baina akhiril Fatihah wa amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Boleh kepada imam sahaja. Ataupun tuan-tuan yang semayang seorang, boleh. Habis kalau saya jadi makmum nak baca, bacalah. Kalau nak baca tak ada. Ni nak ngabar ke pandangan-pandangan ulama. Pandangan-pandangan ulama. Dan kalau nak tambah pun, Rabbi firli wali daya wal jami muslim wal muslimat. Tak payah doa selain daripada itu. Baik, selesai tu ya. Boleh beramal tapi jangan lebih daripada apa yang sepatutnya. Yang ni huraian muka surat 84-85 ni. Lebih kurang saja apa yang saya sebutkan tadi, ni nak mudahkan pemahaman saja. Baik, masuk kepada muka surat 86. Ni pun pelik lagi ni, muka surat 86. Iaitu bab membaca surah selepas Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir sembahyang Zuhur dan Asar. Ini kalau buat memang kena tangkap agak. Membaca surah lepas Fatihah pada 2 rakaat terakhir sembahyang Zuhur dan Asar. Umur tuan-tuan berapa kali jumpa peristiwa gini? Tak ada. Orang tak buat. Ini sunnah yang ditinggalkan. Tapi kita tengok apa penelitian dia. Kadang masing-masing nak buat di surau masing-masing, huru-hara pula kita. Kita baca hadisnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadar 30 ayah wa fi al-ukhrayayn qadar 15 ayah aw qala nisfu dhalik wa fi al-'asri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadar qira'atin 15 ayah wa fi al-ukhrayayn qadar nisfu dhalika. Kata Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sekitar 30 ayat ketika sembahyang Zuhur pada masing-masing 2 rakaat pertama.
Dan pada 2 rakaat terakhir dengan bacaan lebih kurang 15 ayat atau setengah. Pada sembahyang asar, pada 2 rakaat pertama baginda membaca lebih kurang 15 ayat, dan pada 2 rakaat terakhir dengan bacaan setengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu lagi hadis di bawah ni, kata Abu Qatadah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'atain al-awlayain bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yusmi'una al-ayati ahyanan. Nabi SAW mengimamkan kami semasa zuhur dan asar. Pada 2 rakaat pertamanya, baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah. Kadang-kadang baginda memperdengarkan ayatnya kepada kami. Imam Muslim menambah dengan mengatakan, wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Dan pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Al-Fatihah. Jadi untuk huraian ini, saya ringkaskan begini. Sebab huraian ni daripada pengarang orang Saudi. Jadi orang Saudi ni ada setengah daripada dia punya directionnya itu tak berapa sesuai dengan direction kita. Jadi saya sesuaikan dengan pahaman kita di Nusantara ini. Bab membaca surah selepas Fatihah semasa rakaat ketiga dan keempat. Yang ini saya kira sangat jarang berlaku dan tak pernah kita tengok lah. Pertama, membaca surah selepas Fatihah dalam rakaat ketiga dan keempat bagi solat-solat selain daripada solat subuh adalah tidak disunatkan. Mengikut qaul qadim Imam Asy-Syafi'i. Dan inilah pendapat yang muktamad di dalam mazhab. Dalilnya, hadis yang menjadi rujukan kepada pendapat ini adalah hadis daripada Abu Qatadah, anna Nabi SAW kana yaqra'u fi rak'atainil awlayain min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa yusmi'una al-ayat ahyanan wa yaqra'u fi rak'ataini al-ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Nabi sentiasa membaca pada 2 rakaat yang awal bagi solat zuhur dan asar dengan Fatihah dan surah tambahan. Dan terkadang dia menguatkan sedikit suaranya hingga kami pernah mendengar satu ayat. Baginda juga membaca pada 2 rakaat terakhir dengan surah Al-Fatihah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang dipegang oleh pendapat pertama. Dan ada pendapat kedua bahawa hukumnya adalah sunat. Maknanya sunat. Dan ini merupakan satu riwayat daripada pendapat qaul jadid. Pendapat fatwa baru Imam Asy-Syafi'i yang direkodkan dalam kitab Al-Um. Dan pendapat yang kedua ini, mereka berpegang kepada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang kita bacakan tadi. Jadi dalam soal ini kita tengok apa huraian para ulama. Berkata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ada 2 pendapat yang masyhur. Pertama, ini pendapat dalam qaul qadim. Mana fatwa lama Imam Syafi'i tidak disunatkan. Dan ini juga adalah keputusan Al-Qadi Abu Tayyib yang dinakalkan oleh Al-Buwaiti dan juga Al-Muzani daripada Imam Syafi'i secara direct. Dan pandangan yang kedua ada juga mengatakan disunatkan juga. Maknanya kalau dapat buat bagus. Rakaat ketiga keempat baca jugalah surah. Dan ini yang dinaskan di dalam kitab Al-Um dan dinakalkan oleh Syekh Abu Hamid pengarang Al-Hawi daripada rujukan kitab Al-Imla. Para ashab atau para ulama Syafi'iyah berbeza pendapat tentang mana satu pendapat yang paling sahih dalam hal ini. Pertama, ramai ulama daripada aliran Iraq, belah Iraq. Mereka mengatakan pendapat yang lebih sahih bahawa hukumnya adalah sunat. Contohnya Abu Hamid Al-Muhamili ataupun penyusun kitab Al-Uddah, Syekh Nasir Al-Maqdisi, Asy-Syashi dan beberapa orang lagi. Dan sekumpulan ulama yang lain pula mengatakan tidak sunat. Dan ulama bersetuju bahawa ini yang lebih sahih. Dan mereka pun berfatwa tentang perkara ini. Mana benda itu tidak disuruh. Dan ini adalah satu bentuk masalah yang dirajihkan pendapatnya di dalam qaul qadim atas qaul yang jadid. Maka kata Imam An-Nawawi,
Ini bukan hanya pendapat qaul qadim, bahkan ada 2 nas daripada qaul jadid yang menyokong sebagaimana yang dibahaskan oleh Al-Qadi Abu Tayyib. Jadi kata Imam An-Nawawi, menurut pendapat kami, sekalipun mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i bahawa tidak disunatkan untuk membaca surah tambahan pada rakaat ketiga dan keempat, namun tidak menjadi masalah bagi seorang untuk beramal sendiri dengan membaca pada rakaat ketiga keempat, sekiranya, ini catatan, dia bukan imam, dan dengan catatan tidak menyebabkan dia terlewat daripada nak mengikut imam berjemaah. Jadi kalau seorang itu imam, sebaiknya dia tidaklah membacanya, iaitu dia meringkaskan sahaja demi keperluan makmum. Kita dah sebut di awal dulu, sembahyang ni imam tak boleh syok sendiri, kerana dia kena timbang juga kemampuan makmum. Bayangkan rakaat pertama lepas Fatihah dia dah baca surah dah. Mentang-mentang ikut sunnah Nabi, 15 ayat dia entarnya lepas Fatihah. Rakaat kedua lepas Fatihah 10 ayat lagi. Rakaat ketiga lepas Fatihah, walaupun dia senyap seorang duduk depan, tapi yang duduk belakang ni gelisah. Lamanya dah lah kebulu, tak lunch lagi, benda tengah hari ya. Jadi dia akan menyampah orang datang nak sembahyang. Tapi kalau seorang, lah sekali-sekala sembahyang di rumah, tuan-tuan nak mengulang Quran, misalnya, elok habis pada Fatihah tu baca saja. Jadi begitu yang sempat kita bincangkan pada pagi ini. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Kita pun tak nak mengganggu sangat rakan-rakan kita yang nak menyiapkan fasa-fasa akhir dah ni, sebelum kita nak menyambut Ramadan ini. Ini pun kelas ni pun mengganggu kerja diorang. Tapi kalau nak batal saya siap ke jemaah bertanya bila kelas. Jadi untuk makluman ini, untuk makluman bersama ya. Kita tak dapat nak mengadakan kelas secara bersemuka mulai minggu hadapan, iaitu pada 2, 9 dan 16 Mac. Tak dapat nak bersemuka kerana insya-Allah saya akan berangkat ke Tanah Suci pada penghujung minggu ini. Jadi campur dengan tempoh di sana dan balik pula kena HSO, kuarantin dan bagai-bagai, tak dapat nak bersemuka. Jadi pihak masjid akan bincang dengan pihak PKZ selaku penganjur program sama ada boleh dilaksanakan secara atas talian saja kelas MIB ini. Sebab kita ada isu Saudi time zone difference tu, dia 5 hours behind Kuala Lumpur. Jadi kalau kita nak bersiaran 10 pagi di Malaysia, saya kena terpacak depan laptop pukul 5 pagi di Mekah. Sedangkan 5.20 nak semayang, sekarang panas petih. Semayang ni MIB pun mana satu nak kejar. Jadi kita akan bincang dengan pihak PKZ. Kalau sebab ni menyebabkan 3 kali pengajian tak dapat nak buat. Kalau dapat buat secara online, maka tuan-tuan perempuan dipersilakan untuk menonton secara atas talian saja. Itu kami bincanglah dulu dengan. Tapi kalau mereka kata tak payah ada kelas, 3 minggu lah tak ada kelas, benda relax betul lah. Itu kita akan bincangkan kemudian. Saya kira sekadar itu saja sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما
Ya Allah, tunjukkan pada kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai batil dan jauhkanlah kami daripada mengikuti kebatilan. Dan jangan jadikan kami keliru atas agama ini sehingga kami sesat. Dan lantiklah orang-orang bertakwa sebagai pemimpin kami. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya berangkat selamat. Sebab nak berangkat ni kenjolok hidung dulu. Mudah-mudahan tak ada benda-benda yang menghalang. Dan moga-moga dapat pergi dan kembali dengan selamatnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.